Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat mohon dimihutkan saat Ustaz menjelaskan, agar sahabat-sahabat yang lain boleh jelas mendengar suara Ustaz, insya-Allah. Okey, baik, kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-6 atau mengenal isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Ya, isim an-nakirah. Ini ya, adalah isim yang penunjukan bendanya belum tentu atau masih umum. Jadi sifatnya isim nakirah ni masih am, ya, belum khas lagi. Kata bendanya itu, ya, dia ada tapi belum penunjukannya belum jelas lagi. Untuk apa, ke mana, siapa, ya. Sedangkan isim ma'rifah ini ada isim yang digunakan untuk menunjukkan benda yang sudah tentu atau jelas benda yang dimaksud. Contohnya pen itu atau pensil itu, jelas. Yang dimaksud itu sudah jelas. Kalau pensil itu belum jelas lagi, betul kan? Pensil, orang masih ada soalan lagi. Pensil yang mana satu? Yang mana maksud pensil? Merah ke, hijau ke? Tapi kalau isim ma'rifah, pensil itu, dah jelas dah. Barang yang dimaksud sudah jelas. Itu yang maksud isim ma'rifah. Okey, lebih jelasnya kita tengok contoh dia dan apa ciri-ciri dia. Okey, cara membezakan ialah dengan terlebih dahulu kita ni mengenal kelompok isim ma'rifah. Jadi kalau semalam kita belajar perbezaan isim isim muannas dan muzakkar, maka kita kena tahu dulu tanda-tanda isim ma'rifah. Maka selebih itu dapatlah kita mengenal isim muzakkar. Begitu juga dengan kita mengenal isim nakirah dan ma'rifah. Kita kena tahu dulu tanda-tanda isim ma'rifah ni, barulah kita tahu isim nakirah. Okey, apa saja yang dikelompokkan ke dalam isim ma'rifah, ya? Yang pertama, menurut orang Arab, bukan menurut kita, ya. Tentulah ini bahasa orang Arab, kita kena rujuk kepada orang Arab. Yang termasuk dalam isim ma'rifat, yang pertama yaitu nama manusia, daerah, kota, negara, tempat. Ya. Ini dinamakan isim ma'rifah. Contoh Muhammadun, nama manusia. Mana-mana nama, ya, Muhammadun ke, apalagi di Malaysia ni banyak namanya siapa? Din, ada sini nama Din tadi kan? Itu masuk kepada isim ma'rifah. Artinya sudah tentu orang dia. Oh, Muhammadan itu orang dia. Yang nama Din tu ini orang dia. Orang tak tanya lagi, dah kenal lah, ya, dah maklum. Okey, itu nama isim ma'rifah, kategori nama manusia. Kemudian nama daerah atau kota, contoh Jakarta. Orang biasa sebut Jakarta, dah tentulah ini di sebelah Indonesia sana. Atau Malaysia, orang dah tentu dah jiran sebelah Indonesia. Ini yang disebut isim ma'rifah, ya. Penunjukan bendanya sudah jelas. Kemudian yang kedua, isim yang berawalan alif lam. Ini banyak dalam Al-Quran. Jadi apabila ada isim kemudian di awalnya alif lam, contoh alif lamnya al-kitabu, ini dah tentu dah kitab yang mana satu, ya, buku itu, kitab itu. Ini sudah masuk isim ma'rifah. Ad-dukkanun, kedai itu. Kalau di Indonesia toko. Ad-dukkanu, dah jelas dah, ya. Al-masjidu, masjid itu. Al-musalla, musalla itu. Mana-mana isim yang ada alif lam, ya, selain daripada nama ni tadi, maka dia masuk kepada isim ma'rifah. Ar-rajulu,
Lelaki itu. Ya, laki-laki itu. Okey. Mana alif lamnya di awalnya? Tengok, ada semua alif lam. Tetapi dalam pembelajaran ilmu tajwid, alif lamnya ada dua. Dibagi dua, alif lam qamariyah, kemudian alif lam samsiyah. Tetapi dalam bahasa Arab, semua isim yang berawal dengan alif lam, maka dia masuk kepada isim ma'rifat. Okey, faham ya? Okey, catatan. Okey, catatannya. Perhatikan pada kolom catatan ini. Manfaat dari mengenal isim, ya, kejelasan isim ini di antaranya, ya, supaya kita ni boleh menyusun kalimat dengan benar. Dapat menyusun kalimat dengan benar sesuai kaedah bahasa Arab. Ini penting dia. Kita dah tahu isim muzakkar muannas, kita sudah tahu isim nakram ma'rifah. Bila kita susun nak buat nak bina satu kalimat, contoh ini. Coba tengok. Ini ada dua perbezaan. Sebelah kanan ini dia muzakkar. Ini muzakkar. Sekejap Ustaz aktifkan dia punya ini, punya touch screen. Okey. Okey, yang sebelah kanan Ustaz ini muzakkar. Kalau ini muannas. Okey, muannas. Perhatikan di sini, kita fokus kepada muzakkar dahulu, ya, sebelah kanan ini. Muzakkar. Okey. Muzakkar. Nanti boleh Ustaz tanya nanti ya satu-satu. Akala Zaidun. Akala Zaidun az-zakiyu ta'aman lazizan. Kalau definisi apa dia, makna dia Zaid yang cerdas atau cergas, ya, makan makanan yang lazat. Lazizan terlezat, lazat, ya. Akala itu apa kedudukan dia? Fi'il, isim, huruf. Boleh buka yang tahu fi'il, isim, huruf. Akala ni, ya. Ya, fi'il, ya. Fi'il, ya. Ni fi'il. Artinya apa? Arti akala apa? Ya, makan. Ya, makan. Okey, bermakna kita sudah dapat fi'il dia, ya. Berarti ini fi'il dia. Akala ni fi'il dia. Kata kerja, senang kata kerja. Nanti tak tahu apa fi'il apa Ustaz? Kata kerja. Ya, kata kerja. Okey, bila ada kata kerja, tentulah kita perlukan fa'il. Fa'il apa? Membuat, yang buat, yang membuat atau yang melakukan, ya. Pelaku, ya, betul, pelaku dia. Siapa yang makan ni? Kita nak cari. Di sini siapa disebut di sini? Zaidun. Iya, Zaidun. Zaidun az-zakiyu. Iya, Zaidun az-zakiyu. Okey. Betul. Fa'ilnya Zaidun az-zakiyu. Ya. Okey. Kita dah jumpa fi'il, dah jumpa fa'il. Lalu kira-kira kata kerja akala ini, fi'il akala ini perlu objek atau tidak? Perlu maf'ulun bi atau tidak? Kena, sebab nak tahu dia makan. Kena. Ya. Betul. Dia makan apa? Mesti dia ada maf'ulun bi dia. Mana maf'ulun bi dia? Objek dia apa?
Aman lazat. Iya, ta'aman lazizan. Inilah maf'ulun bi dia. Okey. Artinya ini punya kalimat sudah lengkap. Ada fi'il dia, ada fa'il dia, ada maf'ulun bi dia. Ya. Ada subjek dia, ada predikat dia, ada objek dia. Dah lengkap. Tetapi dalam susunan bahasa Arab sudah betulkah? Sudah betul belum? Okey. Kita tengok di situ. Zaidun ni dia punya adalah fa'il. Okey. Kemudian az-zakiyu adalah sifat dia, ya. Sifat daripada Zaidun. Di sini perhatikan perbezaan dia dengan isim muannas dia, ya, yang sebelah kanan ini. Perhatikan yang sebelah kanan pula. Kita tengok beza dia apa ni. Yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni nampak tak perbezaan dia. Kita tengok dari sisi fi'il dia, akalat. Yang muzakkar tadi akala, yang ini akalat. Apa yang ditambah? Ta. Okey, ini akalat ni fi'il, fa'il. Fi'il, ya. Betul, fi'il. Kenapa? Soalannya, kenapa yang ini akala, yang ini akalat? Soalan dia. Sebab yang ini pelakunya ialah Fatimah, iaitu muannas. Iya, pandai. Sebab yang ini fa'il dia, pelaku dia adalah muannas. Sedangkan yang sebelah kanan ini, yang ini tadi, Zaidun ini adalah muzakkar. Inilah ya mengapa kita penting belajar tahu tentang isim muannas, isim muzakkar. Ternyata bila fa'il dia lelaki, maka fi'ilnya pun kena yang original, tak ada tambahan. Bila fa'il dia adalah muannas, maka kena fi'il dia ditambah ta ta'nis, seperti kalimat yang ini tadi. Akalat ini. Jadi itu dia kaedah yang berlaku. Nampak tak perbezaan itu kan? Kalau kita tak tahu ilmu yang muannas muzakkar ni, kita buat je lah akalah juga. Ya. Okey. Kemudian Fatimah ni sebagai ya fa'il. Ya, betul. Az-zakiyatu. Coba tengok yang Zaidun az-zakiyu, sedangkan Fatimah tu az-zakiyatu. Apa bezanya tu? Satu az-zakiyu. Ya, okey. Jadi kalau dia punya Zaidun yang ada muzakkar, maka sifatnya pun kena muzakkar juga. Isim muzakkar. Nampak tak az-zakiyu ni tak ada ta marbutah. Ini isim muzakkar. Bila Fatimah tu dia punya sifat kena muannas juga, ditambah ta marbutah di ujung dia. Nampak tak? Tak boleh kita buat Fatimah tu az-zakiyu, tak boleh. Kita buat az-zakiyatu. Ini penting kita belajar muannas muzakkar ni. Jangan kita zaki juga lah. Fatimah tu az-zakiyu. Ini jadi pondan nanti Fatimahnya ni. Sorry, maaf. Okey. Kemudian ta'aman lazizan. Yang ini objek dia. Ini ta'aman ni isim apa ni? Ta'aman lazizan ni isim muzakkar muannas ni. Ma'rifah nakira ni. Ta'aman ni nakira atau isim nakira atau ma'rifah ni ta'aman?
Okey. Kan tadi sudah kita belajar kalau dia ciri-ciri ma'rifah, dia ada alif lam atau nama orang, nama tempat, nama daerah, itu masuk kepada isim ma'rifah. Ini ada tak? Alif lam tak ada kan? Apakah dia nama daerah, nama tempat, nama orang? Bukan, berarti isim Ta'aman isim nakirah. Betul ya, isim nakirah ya. Isim nakirah. Tetapi isim nakirah ni, yang ta'aman ni dia masuk muzakkar muannas. Ya, muzakkar. Di mana kita tahu muzakkar? Karena tidak ada tanda-tanda muannas di situ. Begitu juga lazizan ni muzakkar, dia tak ada tanda-tanda muannas itu. Berbeza dengan yang sebelah sini. Nampak tak sebelah sini? Sampai sikit. Tufahatan lazizatan. Yang sebelah sini lazizan, yang sebelah sini lazizatan. Jadi bila objek dia adalah muannas, isim muannas, maka dia pun kena sifatnya muannas pula. Nampak tak ada tamar butah kedua-duanya? Ini adalah maf'ulun bih dia. Ini maf'ulun bih dia. Apa maf'ulun bih ni? Ya, objek dia. Yang kena buat. Okey. Sampai di sini boleh faham tak? Maksud Ustaz fahamnya, ternyata ini manfaat daripada muzakkar muannas, kemudian apalagi ma'rifah, nakirah. Di sinilah ada perbezaan. Tapi insya-Allah nanti ditambah lagi, lebih faham lagi. Yang paling penting adalah kita tahu, hafal dia punya ciri-ciri atau asbab-asbab tadi, ya, mengapa dia ditambah ta marbuta, ya, kemudian tanda-tandanya tadi alif lam, ya, yang muzakkar, yang muannas. Kena ingat itu. Insya-Allah bila ingat benda ni, insya-Allah kita lebih mudah, ya, untuk menyusun kalimat sesuai dengan kaedah bahasa Arab. InsyaAllah. Okey, sekarang Ustaz nak try. Kita coba ada tak latihan. Ni latihan. Okey, perhatikan baik-baik cerita berikut. Idrisu tajirun, Zahaba Idrisu ila suqi naharan bil jawalati. Ra'a Idrisu kalban fi suqi. Daraba Idrisu al-kalba bil hajri. Artinya Idris adalah seorang saudagar. Saudagar ni peniaga lah, ya. Tajir. Idris pergi ke pasar siang hari dengan motosikal. Sepeda motor ni motosikal, ya. Dengan motosikal. Idris melihat seekor anjing di pasar. Ra'a Idrisu kalban. Ni dia tengok anjing di pasar. Idris memukul anjing itu dengan batu. Okey. Daraba Idrisu kalba bil hajri. Ini susunan kalimat ini. Coba kita semak dulu. Idris ini masuk kepada isim ma'rifah atau isim nakirah. Ini latihan ini. Okey. Berapa nakirah apa ini ma'rifah? Ya. Jadi ciri, okey, baik. Ciri, ya, isim ma'rifah, ya. Isim ma'rifah. Apa yang kita pelajari tadi? Nama manusia. Nama manusia. Ya, Idris ini nama manusia atau nama apa ni? Ya, jadi masuk isim ma'rifah. Betul. Kemudian tajirun. Tajirun ni isim tak atau fa'il atau fi'il?
Isim atau fi'il? Isim ya. Oke. Isim apa namanya? Muzakkar muannas. Muzakkar, pandai. Dia isim muzakkar ya. Kenapa isim muzakkar? Karena di Idris ni adalah muzakkar. Idris ni muzakkar atau muannas nih? Muzakkar ya. Nama Idris ni muzakkar ya. Okey. Jadi apabila namanya dia adalah muzakkar, maka dia punya sifatnya tadi sebagai seorang saudagar ya, dia kena muzakkar juga. Kalaulah Ustaz ganti Idris ini dengan nama perempuan, jadi adakah berubah tajirun ini? Jadi tambah apa di situ? Kita jadikan tajirun ini menjadi muannas. Ditambah tamar buto. Tajiratun. Ya. Ya, Maryamu contoh. Maryamu tajiratun. Ya, Maryamu ya tajiratun. Inilah kaidahnya kenapa bila di sini muzakkar, muzakkar di sini muzakkar, isimnya kena muzakkar juga ya. Kalau sini isim muannas, sebaliknya isim muannas juga. Ya, pandai. Okey, sambung. Zahaba Idrisu. Zahaba ni isim huruf fi'il. Ya, fi'il. Apa artinya? Pergi. Ya, fi'il madhi. Kemudian fa'il dia mana? Ya, Idris. Siapa yang pergi? Idris. Berarti Idris pergi. Ke mana? Ya, ila suq. Ya, ila suqi. Kenapa baris bawah suki ni? Kenapa tak suqa? Karena ada huruf. Ya. Karena masbuk bi harful jar. Ya, betul. Pandai. Ila suki, maka dia berbaris bawah. Tetapi yang kita pelajari, ada kalanya bila dia isim ghairu munsharif, ya, maka dia bila didahului dengan huruf jar, maka isim ghairu munsharif itu berbaris fathah. Ya, ini bukan isim ghairu munsharif ya. Okey. Naharon. Apa arti naharon ni? Ya, siang hari. Ya, kenapa dia baris fathatain? Baris fathah kenapa? Mansub, berbaris mansub kenapa? Kenapa tak naharin? Kenapa naharon? Ini nanti Ustaz, ini ada belajar nanti ya. Ini termasuk kaidah yang baru. Naharon ini masuk kepada zaraf ya, zaraf keterangan masa. Ini zaraf zaman nama dia. Bila zaraf zaman, dia mesti berbaris mansub. Ya. Nanti ada bab ini, ada khas, ada bab zaraf. Okey, bil jawalati. Ada b dia sini, harapun jar. Nampak tak b ni? B ni. Maka ujung daripada kata al-jawalah berbaris bawah sebab ada huruf jar di situ. Kejap lagi ni Zoom ni akan apa ya? Akan leave out atau keluar semua yang kita ni, sebab ini hanya 40 minit saja. Ustaz tak pasti ni sebab ini bukan pro ya. Zoom Ustaz pakai bukan pro. Okey, tersambung. Ra'a Idrisu kalban fis suqi. Ra'a ini sebagai
Ya, ayah ngajar kejap lagi. Sejak bawa. Di situ dulu. Ya, ya, situ dulu. Keluar. Ya, keluar dulu. Keluar dulu. Ayah sudah jatuh. Iya, jap. Cuma. Andang ke? Okey, mohon maaf tadi ya sahabat semua, sebab Ustaz ni guna Zoom yang biasa, yang regular itu hanya 40 minit saja. Jadi untuk itulah mereka hadkan kita 40 minit, kita kena join balik. Itu. Okey, saya. Halo. Ya, dia ni Kalau pakai Google Meet tu boleh. Google Meet Ustaz susah nak apa nama tu, dia punya apa nama tu annotation itu susah nak bagi mark. Itu. Tak boleh pakai dia punya, masukkan dia punya password tu. Yang sama je tiap kali Ustaz. Ya betul. Saya pernah guna itu, cuman saya nak buat marking apa ni, catatan itu. Ya. Susah ya. Okey, baik, tak apa, insya-Allah. Okey, kita sambung sikit. Ya, sambung sikit lagi. Okey, ra'a Idrisu kalban. Ra'a ini fi'il ya. Idrisu fa'il. Ya, Idrisu fa'il dia. Kalban kalban apa? Ya, isim, dia isim tapi kedudukannya sebagai objek. Objek ya, atau dia sebagai apa namanya itu kalau di sini yang diapakan, yang dibuat atau yang Idris melihat apa? Melihat anjing. Ya. Maf'ulun bih. Ya, betul, maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih. Sekejap ya. Okey, sambung. Fi suqi. Di mana? Di pasar. Ya, dalam pasar. Ya. Baris bawah. Bagus. Alhamdulillah. Daraba Idrisu al-kalba bil hajri. Daraba fi'il. Idrisu fa'il. Al-kalba. Al-kalba maf'ul bil hajri. Ya, dengan batu. Okey. Darab Idris ni muzakkar muannas. Ya. Al-kalba ma'rifah nakirah. Ya, ma'rifah muzakkar muannas. Ya, pandai, alhamdulillah, sudah boleh ya. Jadi sekarang insyaallah ini sudah dapat kita menelaah ya, artinya di mana kaidah-kaidah ya terhadap isim ma'rifah, isim nakira, isim muzakkar, isim muannas. Ternyata di sinilah perubahan-perubahan dan kegunaan isim tersebut ya kita praktikkan. Jadi sekarang ni Ustaz nak di rumah sambil dicoret-coret di kertas-kertas atau di apa ya, ditulis, buat ganti ya, diganti kalimat ini
dengan muannas. Okey. Ya, kat ini muzakkar ni kan. Ustaz nak buat dengan muannas. Contoh, Idris ni dirubah nama perempuan. Okey, Maryam contoh ya, Maryam. Lalu apa perubahan dia terhadap yang berwarna ini ya? Okey, kejap Ustaz akan apa? Bila muzakkarnya berubah, bila fa'il dia berubah, maka apa yang terjadi pada tajirun, terjadi pada zahaba, ya terjadi. Okey, ya, kemudian terjadi pada ro'a, ya, terjadi pada ini dirubah semua ni. Yang Ustaz bagi warna merah ni rubah, ya. Coba dirubah nanti ke dalam dia muannas. Atau mau membuat kalimat sendiri boleh. Ustaz nak sahabat-sahabat semua buat kalimat dengan isim muannas, ya, isim muannas. Boleh? Okey. Atau mau Ustaz sebut bahasa pakai ayat sendirilah. Pakai ayat sendiri senang ya. Pakai ayat sendiri. Buat dua patah kata jadilah. Artinya contoh tadi Idris tajirun. Kan? Buat. Ini satu, yang lengkap satu. Ini saja. Buat dua kalimat. Yang seperti ini satu, yang seperti ini satu. Faham ya? Contohnya Ustaz bagi contoh. Maryamu tilmizatun. Maryam itu seorang student. Maryamu tilmizatun. Maryamu tilmizatun. Maryam itu seorang pelajar. Apa beza dia? Apa yang isimnya? Tengok isim dia. Jangan sayang. Isim dia coba tengok. Maryam ni isim muannas, betul? Maka pelajar pun kena isim muannas. Ada ta marbuta dia. Okey. Kalau misalnya Ustaz rubah Muhammad, apa jadi? Muhammadun. Okey. Ada Muhammadun tilmizun. Ya, tilmizun. Ya. Buat macam ni boleh? Ya. Buat macam ni lah. Senang Ustaz nak buat macam ni je lah. Kamu sahabat-sahabat buat macam ni. Arti kata satu nama orang, satu dia sebagai apa. Boleh? Ya, satu muannas, satu muzakkar. Dua macam ni. Buat kalimat macam ni. Tapi rubahlah, janganlah tilmizatun juga. Rubahlah apa dia sebagai cikgu ke, cikgu apa? Mudarrisun. Cikgu. Kalau misalnya sebagai doktor, tabibun. Atau tabibatun. Dia sebagai apa misalnya? Abang Azam sebagai pebisnis, misalnya tajirun. Kalau dia perempuan, apa contoh? Tajiratun misalnya. Contoh kalau dia sebagai cikgu, mudarrisun. Maryamu mudarrisatun. Ya. Boleh?
Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Kalau tak faham, salah tak Ustaz. Apa tak marah pun Ustaz. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahlah apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Ada soalan sebelum kita tutup?